سيدنا ونبينا قرة أعين محمد أفضل النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله رب الثواب سبحانه وتعالى. Jadi pengajian pertama di hari ini ya, pengajian online saya. Kitab Fathul Mu'in, kita berhenti di mana? Wala yadurru Jadi sambungan bagi masalah percampuran air. Jadi dalam kertas itu saya buat secara ringkas. Saya buat secara ringkas, buat lanjawi. Dia asal daripada bahasa Arab, tapi saya ringkaskan, buat dalam bentuk jadual lanjawi. Masalah boleh tengok di kertas tu kan. Ni pecahan. Ni untuk orang ramai lah, orang Facebook online kat rumah dia. Tak ada. Saya kala sebab tu saya buat tanda hijau dengan merah tu. Jadi ni dhabit perubahan air dengan suatu benda hak suci. Ini dia pecahan dia secara laju sampai. Jadi secara keseluruhannya masalah ni kita pecahkan kepada macam ni. Dia kata saya baca sepintas lalu lah. Hak dalam kertas hak dalam kitab samalah. Jadi kata perubahan dhabit perubahan air dengan suatu yang suci. Yang sebuah hijau tu maknanya air tu tak mudarat. Yang merah satu sahaja mudarat. Jadi air ni dia akan pecah kepada beberapa jenis masalah. Yang mudarat tu satu je. Yang mudarat tu satu je. Yang dalam kertas ni dia kata perubahan air dia ada pecah dua. Sama ada perubahan tu jadi dengan sendiri ataupun jadi dengan masuk sesuatu. Dekat kertas tu kan. Kalau yang jadi dengan sendiri tak mudarat. Contoh dia macam apa ni? Hari tu kita baca. Kalau macam ayak let masin jadi sendiri tu tak mudarat. Ayak bakau rasa payau tak mudarat. Ada bau sesuatu tak mudarat sebab dia memang sendiri. Ayak hujan turun-turun memang berwarna ataupun ni, itu tak mudarat sebab jadi sendiri. Maknanya boleh wuduk. Kalau terjadi dengan masuk sesuatu, perubahan tu dengan masuk sesuatu, dia akan pecah kepada dua masalah. Sama ada mujawir ataupun mukhalid. Mujawir kita tahu tak mudarat. Mukhalid pecah pula kepada dua. Apa dia? Mukhalid yang susah nak jaga, mukhalid yang tidak susah kita nak jaga. Mukhalid yang susah kita nak jaga tak mudarat. Masalah itu macam apa? Masalah daun yang berguguran, dia pecah-pecah-pecah sampai jadi mukhalid, tak mudarat. Tapi yang tak susah menjaga, pecah pula masalah kepada dua. Apa? Dia tak menegah nama air mutlak. Dan juga satu lagi menegah nama air mutlak. Kalau yang tak menegah nama air mutlak, tak mudarat. Dia berubah tapi sikit, tak menegah nama air mutlak, tak mudarat. Jatuh sirap, jatuh dengan sendiri ataupun kita bubuh tapi dia berubah sikit saja, itu tak mudarat sebab tak menegah nama air mutlak. Yang menegah pula dia ada pecah lagi kepada dua. Sama ada menegah itu daripada jenis tanah ataupun garam laut ataupun selain daripada dua ni. Kalau berubah tu daripada tanah walaupun keruh tak mudarat, ataupun daripada garam laut walaupun masin, orang tak mengingat mutlak, orang mengingat garam dah ni, tak mudarat juga. Selain daripada ni barulah mudarat. Jadi kesimpulannya, air apabila berubah, bila yang boleh memudaratkan ataupun yang menyebabkan nama air itu bukan lagi air mutlak, mestilah
dengan masuk sesuatu dan mukhalid dan susah nak jaga dan menegah daripada nama air dan selain daripada garam laut dan tanah. Itu kesimpulan yang kita ringkaskan semua masalah di dalam kertas ni. Bolehlah tengok-tengok. Nak mudah kan? Boleh baca, faham kan? Jawi, tu tulis Jawi, tak tulis Arab kan? Baik. Patah balik masalah di dalam Fathul Mu'in. Dia kata wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma. Tidak memberi mudarat. Perubahan yang tidak menegah nama air. Perubahan yang tak menegah nama air tak bagi mudarat. Tengok dalam jadual tu pun ada kan? Ada perubahan yang tak menegah nama air mutlak dan ada perubahan yang menegah. Di dalam bawah tu kan. Yang tak menegah nama air mutlak ni tak mudarat. Maksudnya apa? Dia berubah sikit saja. Dia berubah sikit. Walau ihtimalan, walaupun perubahan itu sekadar ihtimal, sekadar sangkaan. Macam mana taswir ihtimal? Bi an syakka ahwa kathirun aw qalilun. Dengan bahawa syak adakah berubah air itu banyak ataupun sedikit. Jadi kita tak yakin banyak, tapi kita syak. Bila kita yakin banyak, habislah tu. Yakin, oh ni berubah banyak, itu hilang dah. Hilang nama air mutlak. Tapi sekarang ni kita syak. Ni berubah ni nak kira macam mana ni? Nak kira sikit ke? Nak kira banyak ke? Kita duk syak, duk was-was antara tengah. Nak kata banyak pun macam tak apa banyak. Nak kata sikit pun taklah macam berapa sikit. Duk syak antara dua. Bila syak antara dua, maka hukum dia apa? Suci. Ayat tu jatuh sirap. Ayat tu jatuh sesuatu. Berubah ayat. Tengok ni ayat mutlak lagi kan ni? Tak banyak sangat pun berubah. Tapi nak kata tak banyak pun banyak juga. Duk syak. Duk syak ni banyak ke sikit ni? Banyak ke sikit? Duk banyak sikit, banyak sikit. Ambil yang mana? Ambil yang suci. Ambil yang suci tak mudarat lah. Sebab benda yang syak-syak ni tidak boleh menggoncang keyakinan. Asal dia apa? Suci. Yang syak tak suci, maka tak syak tu kita buang. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki kan? Yakin itu tak dihilangkan dengan syak. Apabila ada syak-syak, buang syak ni. Ambil yang asal balik. Ambil yang asal. Itu kalau asal suci. Itu kalau asal suci. Kalau akas pula, asal dia tak suci, macam mana? Ada di dalam Hasyiah Fathul Mu'in, dia kata qala fi syarhir raud. Dia kata dalam syarah raud. Masalah lau taghayyara kathiran. Masalah dia dah berubah banyak. Maka kita hukumkan dia apa? Tak suci kan? Berubah keruh. Jatuh sirap ke apakah, ataupun jatuh benda yang berubah banyak. Summa zala ba'duhu bi nafsihi. Kemudian hilang ataupun bersih sebahagiannya dengan sendiri, dengan lama masa. Maksudnya jernih. Duk lama masa dia jadi jernih. Masalah pertama. Ataupun bima'in mutlak, ataupun berubah dengan ayat mutlak, kita campur. Mula berubah, lepas tu kita campur ayat mutlak sikit, dia jadi jernih balik. Sama ada kita biar sampai dia jadi jernih, ataupun dia jadi mutlak. Kemudian barulah datang syak. Syak apa? Hak sebahagiannya kita kata jadi jernih sikit, tapi masih ada lagi yang keruh. Syak apa? Ni keruh ni sikit ke banyak? Okay. Mula dia keruh pekat, keruh banyak, memang tak boleh pakai wuduk kan? Kita tambah air. Ataupun kita biar lama, maka dia jadi jernih sikit. Air bila dia berubah jadi jernih, boleh pakai. Tapi masalah sekarang, bila dia jernih sikit, kita syak. Ni kira aci ke tak aci? Kira ni, keruh ni kira sikit ke banyak? Perubahan sikit ke banyak? Kalau perubahan sikit, boleh wuduk.
Kalau berubah banyak tak boleh wuduk. Jadi nak pakai apa? Pakai asal balik. Asal dia apa? Keruh banyak tak boleh pakai. Jadi berbeza dua masalah. Syak hak ni pakai hak tak boleh, syak hak ni pakai hak boleh. Kan? Sebab asal dia tak boleh. Asal tak boleh. Sebab kembali asal. Sebab masalah pertama tadi dia jernih, dia asal jernih. Masuk suatu kita syak banyak ke sikit, maka buang syak ambil asal boleh pakai. Masalah kedua, asal dia keruh. Memang yakin dah dia keruh banyak, memang tak boleh pakai. Kemudian dia hilang jadi syak. Syak ni sikit ke banyak? Ambil asal apa dia? Asal dia keruh tadi tak boleh pakai. Bien. Habis masalah mukhalid. Kemudian dia akan masuk pula pada masalah kedua, daripada jenis perubahan. Jadi bila masuk sesuatu dalam jadual kita kata kalau masuk sesuatu tu sama ada benda tu mujawir ataupun mukhalid. Sama ada benda tu mujawir ataupun mukhalid. Kalau kita tengok hak mujawir ini tak mudarat kan? Tak baik. Kemudian dia akan ada tafsil dia. Dia kata wa kharaja biqawli bi khalid al-mujawiru fa'il. Maka telah keluarlah dengan perkataan aku dengan khalid tadi adalah al-mujawir, benda mujawir. Apa dia mujawir? Mujawir ni lawan daripada mukhalid. Apa ta'rif dia? Dia kata wa huwa ma yatamayyazu lin-nadhir. Sesuatu yang dapat dibezakan bagi orang yang memandang ataupun bagi pandangan. Kita boleh bezakan dengan mata kita. Itu dipanggil mujawir. Ayak masuk kayu. Boleh beza tak kayu dengan ayak? Boleh hak ni kayu ni ayak. Nampak beza. Ayak masuk sirap merah semua. Boleh beza tak sirap dengan ayak? Tak boleh. Itu mukhalid. Mukhalid ni yang kita tak boleh beza dengan mata. Mujawir yang kita boleh beza dengan mata. Masuk gula, hancur semua gula dalam ayak. Mujawir ke mukhalid? Mukhalid. Sebab apa? Mana mata kita nampak beza ayak dengan gula. Masuk batu dalam ayak. Kita nampak hak ni batu, hak ni ayak. Itu mujawir. Itu ta'rif yang dibuat oleh yang dibuat oleh Imam Ramli. Dan kata qil ada di dalam hasyiah. Kata qil sesuatu yang boleh kita pisahkan. Sesuatu yang kita boleh pisahkan. Itu namanya mujawir. Ini ta'rif yang dibuat oleh siapa? Syekh Ibn Hajar. Jadi mujawir dan mukhalid ni sama tapi ada sikit beza. Dia ada beza sikit. Satu kata boleh beza dengan mata, satu lagi kata boleh pisahkan. Syekh Ibn Hajar kata hak boleh pisah nama mujawir, hak tak boleh pisah nama mukhalid. Benda apa boleh pisah? Batu tadi boleh pisah mujawir. Kayu tadi boleh pisah dari ayak. Bola ayak kita bawa keluarkan dia balik. Boleh pisah? Boleh mujawir. Tapi gula kalau ada hancur, boleh pisah daripada ayak? Tak boleh. Itu mukhalid. Sama ingat tadi? Sama. Tu buat apa? Buat dua tarikh dia. Dia ada sikit. Dan pada contoh dia pada masalah tanah. Tanah apabila dia bercampur mukhalid dia mukhalid boleh beza dengan mata tak? Keruh? Tak boleh beza. Tapi kita boleh buang dia tak? Boleh asingkan dia tak? Boleh? Tak lama dia terus ni. Pada sini ikut tarikh kedua mujawir sebab dia boleh pisahkan. Ikut tarikh pertama dia mukhalid cuma baik dalam jadual saya buat ni apa? Dalam saya jadual buat ni mukhalid yang di dan jadual ni mukhalid. Menegah tapi namanya menegah yang bukan tanah dan garan le. Tanah tu mengikut pendapat yang mengatakan dia adalah mukhalid. Maksud dia ta'rif dia tak boleh beza dengan mata. Sebab kalau dia ikut ta'rif kedua tak payah masuk dalam ni.
Nah, dia memang tak mudarat pun. Tak perlu syaratkan benda yang menegah tu selain daripada tanah dan air. Maksudnya begitu. Jadi tanah tu ala kulli hal dua-dua sama ada yang kata mujawir memang tak ada masalah. Yang kata mukhalid pun tak ada masalah sebab dia mukhalid yang diistisnakan, yang dikecualikan. Selama masih nama ayat tak nama lumpur lagi boleh lah. Mana contoh? Ka'udin. Contoh mujawir ni. Contoh dia ud, kayu bukan ka'ud. Kayu lah. Sini am lah maksudnya. Ud ni sini kayu am lah. Sama ada kayu ud. Wangian tu ke atau apa lain masuk lah. Waduhnin. Dan juga minyak. Minyak pun mujawir sebab dia boleh pisah kan. Kita boleh pisahkan daripada air dan dia boleh pisah dengan mata. Bila dia duduk sat, dia naik. Jadi kalau kita tuang air di dalam satu timba, satu timba tu kita tuang minyak zaitun, contoh minyak zaitun jadi berbau bau zaitun. Adakah air tu boleh wuduk? Boleh. Sebab apa? Sebab minyak dipanggil mujawir, tak mudarat. Kita buh minyak, kacau. Tunggu sat lagi naik. Dia naik tu air bahagian bawah tu boleh wuduk, boleh. Ni ada bau, tak apa, bau tak apa. Sebab dia berubah bau tu dengan sebab benda mujawir. Ataupun kayu bubuh dalam air. Walaupun dengan sengaja. Kita memang nak bagi wangi pun. Air dalam timba tu kita nak buat ubat ke apa, kita bubuh kayu ud. Kayu ni kan dia ada bau dia. Jadi air tu pun bau wangi. Ni berubah ni. Bau kuat ni, bau kuat. Ada masalah? Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia perubahan dari mujawir. Dalam jadual tu pun saya dah tulis kan. Perubahan daripada mukhalid dan mujawir. Mujawir tidak ada masalah sama sekali. Ubat gegat ni dah. Macam ubat gegat selama mana? Tak ancam. Tak ancam. Kalau macam kata Ibu Hajar, kalau air tu berpisah dengan tu, boleh guna tak air? Boleh. Dia ni yang kita sebut dulu, sama ada bab mukhalid ataupun bab mujawir. Apabila percampuran tu dah terpisah, boleh pakai. Walaupun dalam bab mukhalid, tapi ni cerita dia ayat suci benda suci yang berubah, bukan bab najis tak. Milo kah, teh kah, kopi kah, walaupun mukhalid sekalipun, yang time tak boleh tu time bila? Time dia berubah. Time dia dah jernih, maksudnya kita tahap 1 tahun. Dia turun semua. Walaupun air kopi tu hitam, lepas 5 ton, 10 ton, kita simpan. Apa ni? Telung. Ada orang mati. Stok dah minggu. Stok tu minggu. Tapi dia nak kira kucing tak dalam plastik tak bagus. Kita buang dalam. Banyak yang terpenuh dah. Jadi pencampuran tu, waktu bercampur yang tak boleh. Bila dah berpisah tak apa, sebab dia benda suci, bukan najis. Dia tidak menajiskan air. Yang menegah dia guna tu sebab hilang nama mutlak, bukan sebab dia najis. Bila air kopi tu kita buh kaca-kaca hitam, tak boleh pakai sebab apa? Sebab tak nama mutlak. Dia tak menajiskan air. Kita simpan 10 ton air satu botol dalam bilik kita. Tak tahu tiba-tiba satu hari air tak ada, dalam rumah tak boleh pakai apa. Kita tengok-tengok dalam bilik, ini kopi aku 10 ton ni. Tengok hitam duduk bawah dah. Air atas jernih je. Boleh pakai? Boleh. Sebab dia dah terasing dah benda yang bercampur dengan dia tu. Dobit tu memang disebut di dalam kitab. Dobit tu memang disebut. Disebut di dalam i'ab yang saya naqalkan dari kepada Tarsyih. Dia kata apa? Tak boleh tamyiz itu ketika mana? Ketika ikhtilat, ketika bercampur. Tapi ba'da rusubihi, dah dia turun di tepi bawah, fahuwa mujawir. Kita dah nama mujawir sebab boleh beza dengan pandangan mata. Kopi dah turun duduk bawah.
Ayat atas jernih. Mujawir boleh beza kembali dengan tak? Boleh, itu la kalam, tak ada cerita dah. Ud dan duhun Nabi ya. Baik. Walau mutayyabain, boleh baca mutayyabain, boleh baca mutayyibain. Dua-dua boleh ya. Walaupun minyak dan kayu tadi untuk kita wangikan. Kayu untuk wangi, kita buh layak. Ni memang nak bagi wangi, memang nak bagi wangi. Berubah ya. Berubah ya. Boleh wuduk? Boleh juga. Sebab apa? Sebab perubahan dari mujawir. Dalam jadual kita tu saya dah tulis perubahan sama ada mukhalid ataupun mujawir. Mujawir tidak ada masalah. Perubahan dari mujawir tak ada masalah. Hak dalam jadual tu semua hak berubah. Hak dalam jadual tu, hak saya tulis tu, semuanya berubah. Berubah dengan sendiri, berubah dengan suatu tu pula mujawir, mukhalid tu dah pecah-pecah. Ini semua ayat yang berubah. Tapi ada yang mudarat, ada yang tak mudarat. Yang mudarat saya tandakan kali hijau tu, boleh saja. Yang mudarat satu hak bawah. Kali merah. Wa minhu al-bukhur. Sebahagiannya pada masalah bukhur. Bukhur ni apa? Perasap kita tu lah. Asapan apa? Bukhur apa ya? Ataupun wap ke? Baik. Kita akan baca masalah ayat yang bukhur ni. Satu masalah. Belakang apa ada masalah ni juga, tapi hanya saja. Baik, apa masalah air bukhur ni? Di dalam hasyiah ada menyebut ayat contohnya. Ayat di sebelah satu jam. Kita buat bukhur, perasap. Bukhur ni benda yang suci lah kan? Wangian. Dengan wangian dia ni merubah rasa atau warna atau bau ayat di sebelah ni. Sebab dia duduk sebelah, mai perasaan dia bau. Jadi ayat pun berwangi. Contohnya, ataupun ayat pun ada rasa lain sikit. Ataupun warna ayat pun berubah sebab terlalu banyak. Adakah menyebabkan ayat tu tak boleh pakai? Boleh, dia kata. Tidak menanggalkan tahuriyah dia tak. Wa minhu tu sebahagian daripadanya apa? Sebahagian daripada mujawir. Bukhur itu termasuk daripada sebahagian mujawir. Wa in kathura wa dhahara nahwa wa dhahara dan zahirlah seumpama rihuhu, baunya, walaupun perubahan tu banyak, walaupun terzahir bau di air tadi, tetap boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita tak yakin juzuk daripada buhur bercampur mukhalid di dalam air. Yang menegah nama mutlak ni apa? Mukhalid. Mukhalid ni apa? Yang bercampur di dalam ayat, yang merubah ayat. Adakah kita yakin bukhur ataupun asapan tadi bercampur juzuk? Memang asap tu juzuk lah kan, kita bakar dia naiklah juzuk dia yang terbakar tu, asap dia kena ayat ni. Adakah kita yakin asap tadi bergomoy, bergaul di dalam ayat tadi? Tidak, kita tak yakin macam tu kan. Jadi itu memberi makna bahawa ini termasuk mujawir. Dia hanya berdempek di ayat saja, dia bukan meresap masuk layak. Asap tadi bukan meresap, dia hanya kena di ayat saja. Apabila kena, dia tak bercampur, itu kita hukumkan dia mujawir. Dan sedia maklum bahawa mujawir tidak ada masalah. Kayu tadi walaupun celup layak, tak ada masalah. Baik, faham masalah ni kan? Baik, di sana kalau mengaji kitab fiqh, kita akan jumpa pula satu lagi masalah. Masalah asap najis. Asap najis. Asap najis adakah menajiskan air? Asap najis kita bakar tek lembu, tek kerin. India banyak pakai tek lembu. Dia bakar asap dia tu naik satu rumah, masuk dalam dia punya timba dia tu bau asap tadi, berubah bau.
Adakah ayak ni najis dengan sebab berubah? Betul. Kalau jawab ya pun betul. Jawab mana pun betul. Sebab dia ada dua pendapat. Dua wajah pada masalah ni. Ada pendapat yang kata najis, menajiskan air. Ada pendapat yang mengatakan tidak najis. Ada pendapat yang kata tidak najis. Baik. Kemudian, faham di situ kan? Dalam bab najis, kalau asap kena ayak, ada dua pendapat ulama. Ada ulama kata najis. Ada ulama kata tak najis. Baik. Selesai di situ, faham? Kemudian, pada bab masalah patah balik, bab bukhur ni. Di dalam bukhur ni, khilafan li jam'in. Di matan kan dia kata, khilaf pendapat satu jemaah. Yang mana jemaah ni dia bina masalah bukhur atas masalah asap najis tadi. Maknanya apa? Dia kata kalau ikut pendapat yang kata asap najis menajiskan air, maka asap bukhur menafikan nama air mutlak, tak boleh buat wuduk juga. Kalau dia kata asap najis tak menajiskan air, maka asap bukhur tidak memudaratkan nama mutlak air. Jadi ada pendapat satu jemaah yang dia benakan masalah ni dengan masalah ni. Dia kata sama, ni asap najis, ni asap bukhur. Cuma beza asap najis dengan asap suci ya. Asap najis dengan asap suci. Kalau asap najis boleh memberi kesan pada air, begitu juga asap suci boleh memberi kesan pada air. Kalau asap najis menajiskan air, maka asap suci menghilangkan nama mutlak air. Kalau asap najis, pendapat kedua, asap najis tak menajiskan air, asap bukhur pun tidak menghilangkan mutlak air. Dia sama macam tu. Dia ikut pendapat. Muktamadnya suci. Sebab apa? Sebab ada perbezaan. Sebenarnya ulama kata ada beza antara masalah air dengan masalah asap. Beza kat mana? Kita dah mengaji sebenarnya, cuma kita tak menghalusi. Kita benda saya pun tak tahu, tapi ulama sebut di dalam hasyiah, dia sebut al-farq. Dia kata muktamad dia apa? Muktamad dia suci. Walaupun kita samakan dalam bab masalah hukum ni sama, tapi tetap kita kata suci. Sebab macam mana pula? Baik. Persamaan antara kedua-duanya adalah dua-dua masalah ini mujawir. Yang membezakannya apa dia kata? Mujawir dalam bab najis sekalipun najis. Betul tak? Ayak timba jatuh tik cicak. Tik cicak tu kita boleh kata mujawir tak? Mujawir kan? Kita boleh bezalah kan? Tapi sebab dia najis, walaupun ayak tak berubah, najis dah ayak. Najis. Najis. Kayu ud, mujawir masuk dalam ayak, berubah, najis tak? Ternafi nama air? Tak ternafi. Sebab dia mujawir. Itu yang membezakan antara mujawir suci dengan mujawir najis. Mujawir najis walaupun tak berubah najis. Mujawir suci walau berubah suci. Jadi pada masalah asap ni dia kata, ni asap najis, kena air. Dia mujawir tapi dia najis. Maka sebab tu ada pendapat yang mengatakan dia najis. Mujawir suci walaupun berubah tak ada masalah. Sebab dalam bab suci benda mujawir tidak memberi kesan. Sebab itu pendapat muktamad di dalam bab bukhur asap benda suci ni tak ada masalah sama sekali. Sama ada kita nak bina atas pendapat ni ataupun hak ni, hak muktamadnya suci. Cuma ada satu jemaah sahaja yang kata memberi kesan. Ini kita nak cerita sebagai masalah fiqh saja. Masalah tatbik harian, masalah orang tanya kita, tak ada masalah tu je. Cuma kita nak bagi faham je, nak bagi tahu masalah. Ngaji Fathul Mu'in dia banyak masalah, jadi kena cerita. Kalau ngaji Fathul Mu'in tak nak cerita masalah, ngaji kita kecil. Nak tanya sikit pula ni. Ya. Contoh kalau barang makanan macam mana? Contohnya kita tahu kedai ni kedai India. Ya. Dia bila dia buka kedai tu dia akan pasang setangi dia. Ya. Okey, dia pasang setangi. Kemudian satu hari tu kita pergi beli roti, contoh gardenia. Ya.
kita bawa balik roti tu berbau setangi tu. Berbau setangi. Ha. Setangi suci. Ni India punya tu yang tanya tu. Colok. Ha. Jadi benda Bau dia kuat. benda yang kita tak tahu suci atau najis, kita ambil asalah suci. Sebab setangi ni daripada bau, tak ada masalah. Dalam bab makanan, dalam bab makanan ada hukum fiqh. Hatta roti, Ya. roti yang dibakar daripada tempayan yang ada najis pun tak ada masalah, boleh makan. Tanur kan? Ya, ya. Tanur yang najis, tanur yang bekas tu dibuat daripada najis, dalam bab fiqh, kita ambil roti, kita bakar di tanur tu, boleh makan. Itu pertama. Yang kedua, iaitu najis yang kita memang yakin. Yang kedua, masalah ni masalah syak. Kita tak yakin asap tu adakah memang daripada najis ataupun tidak. Hatta masalah tanur tu pun yang najis pun kita boleh pakai. Ini pula benda yang kita syak kan. Nabi pernah makan jubenah ataupun jubenah apa bahasa Melayu? Keju yang dibuat daripada Syam, yang makruf, masyhur dengan dibuat daripada najis, daripada babi. Tapi bila sampai kepada Nabi makan. Jadi hukum fiqh ambil di situ apa? Kita tak dituntut untuk menyiasat. Itu hukum fiqh. Kalau kita nak warak, nombor 2 lah. Kita nak cermat, nak warak, nak jaga dalam bangunan, itu nombor 2. Tapi dari segi hukum adakah boleh ataupun tidak boleh, fiqh kata kita tak dituntut untuk cek. Dalam banyak bab macam tu. Apa bab-bab pun, selagi mana kita tak yakin, tak nampak dengan mata kepala, tak ada khabar mutawatir yang cerita kepada kita, ain benda yang kita ambil tu adalah najis dan sebagainya, maka kita tak perlu nak selidik. Setangi itu tak najis, cuma dia buat untuk keagamaan dia. Jadi Saya tahu. Tapi masalahnya roti gardenia tu dia berikat. Kita bawa balik ni terjadi perdana. Bawa balik rumah komplain je. Roti ni berbau aja. Berbau sampai ke dalam tak. Kuat tu. Jadi kita nak telan dengan tak telan dia tu. Itu saja. Mana kuat tak kuat dia punya bau tu. Jadi dari segi najis tu, setanggi tak najis, tak ada masalah. Tapi kalaulah kita kata ada setanggi daripada najis pun tak ada masalah, sebab benda tu kita bukan yakin dari najis. Boleh jadi najis, boleh jadi tak najis. Maka hukum dia boleh, cuma kalau tak mau makan, tak lalu, tak payah makan. Tapi sebenarnya tak lalu lah. Tak lalu tak apa. Kedai Hindu Tak lalu kata bagi ayam makan lah. Habis Allah Alam. Dan dia cerita pula tentang berjenis mujawir, tapi ada yang jenis mudarat. Macam mana? Allah Alam.